The Making Of sekarang. The Making Of, saya direct The Making Of. Filem terbaru tayangan unggul, Tolong Awek Aku Pontianak. Awek Aku. Awek Aku Pontianak di Kelana Jaya. Selepas tu saya terus balik dalam pukul 3 lebih lah. 3 pagi tu saya balik. Bila sampai dekat rumah saya, sebelum masuk taman, saya dah ada orang kereta kancil ekori saya daripada belakang. Itu 2 orang dalam tu. Saya tak nampak lagi siapa. Lepas tu saya balik. Saya memang berhati-hati. Bila sampai depan rumah saya tak masuk terus tau. Taman Seri Rampai. Bila ada orang ikut saya dalam pukul 3, biasa saya tak akan masuk dekat parking rumah saya. Saya akan terus pusing lagi. Dia ikut juga. Round ketiga dia ikut juga. Itu yang I nervous tu. Biar I nervous, I keluar balik dari taman. Dan daripada situ I cuba menyelinap keluarlah daripada tempat tu untuk menyembunyi daripada orang yang ikut saya. Tu saya tak tahu apa tujuan dia kan. Lepas tu bila saya sembunyikan, saya parking kereta dekat sekolah tu, Sekolah Kebangsaan Taman Seri Rampai, dekat kawasan yang tak nampak lah tepi jalan. Daripada situ saya tengok 2 orang, seorang lelaki gemuk tapi Chinese look sikit, yang seorang lagi penumpang dia tu lelaki dah rambut panjang. Itulah. Lepas tu I pun okey lah. I ingat kau orang nak rompak biasalah, tak tahulah dia punya efek ada juga kan. Lepas tu lepas pada tu 22 bulan, masa saya on the way pergi ke shooting Awek Aku Pontianak tu lagi, saya dapat call daripada seseorang yang memang call saya. Lepas tu tanya, awak ni adalah pengarah cukang ke? Saya kata, saya pengarah cukang. Kenapa cik? Dia pun tak nak beritahu lagi. Dia kata, awak pengarah cukang kan? Dia confirm lagi. Saya kata, ya, saya pengarah cukang. Dia kata, nama awak, saya pun dah takut dah. Pasal nomornya 620 tau, nombor public phone. Saya kata, you siapa ni? Dia kata, oh saya daripada Ceras. Nama you? Man dari Ceras. Tak apalah, dia kata, you tahu tak, pasal you punya short movie ni menyebabkan bisnes I hancur. Kata, so apa masalah dia? Dia kata, masalahnya itulah. Dia kata, apa pun, dia kata, I akan perhatikan you daripada jauh. Akan perhati you lah. Macam tu. Dia pun letak dengan marah lah. Lepas tu I pun dah rasa takut lah kan bila dia nak perhatikan kan. Lepas tu I pun tu pergi syuting dulu. On the way balik tu I buat report lah, bersama-sama dengan saya punya pekerja lah. Kebetulan ada dalam 3 orang saksi. Azam Pik pelakon tu, dengan Steve Foto, dan juga dengan seorang kru saya. Jadi saya tak takut sikit lah bila dah ada 3 orang kan. Bila balik itu saya buat report dan saya lega sikit lah. So far tak ada, tapi macam semalam ada gelibat sikit lah, tapi saya tak tahulah betul tak betul. Ada orang naik motor 2 orang dalam pukul 4 macam tu. Saya bunyi macam batu sikit lah, tak tahulah betul tak dia siapa. Tapi bila saya buka tingkap tu tengok dia caw dekat area rumah saya. Dia balik batu kecil. Saya terkejut jugalah. Tapi saya kata, sebab apa kan. Tapi saya ingatkan ekorannya tu kisah benar. Saya pegang story pun dah hampir 4 ataupun 5 tahun lah. Ini daripada kenalan saya yang memang bekerja di Umur Urut, yang memang saya tak tahu dia kerja Umur Urut. Tapi bila I tanya dia, you kerja kat mana? I kerja pejabat kan. Tapi kenapa kerja pejabat petang je you baru pergi? Bila dah lama-lama tu ada orang beritahu saya semua. Lepas tu satu hari tu saya tanya dia. Last sekali dia mengaku jugalah dia memang kerja Umur Urut, dan dia berceritalah dia bukan gay. Dia memang cari makan dalam bidang tu, dan
dia terpaksa buat tu semua pasal mak dia sakit kan. Dalam cerita tu saya ada ubah sikit lah, dia kalau daripada Sarawak, sebenarnya dia bukan daripada Sarawak, dia pada negeri yang lain kan. Tapi masih lagi kerja, tapi setelah isu ni keluar, I tak dapat kontak dia. I tak dapat kontak dia, pasal I cuba kontak dia tak dapat. I tanya dia, SMB pun tak balas kan. I takut dia sekali kata. I tak tahu lah kan. Yalah, bila kita, terutamanya kita minum-minum tepi-tepi kan, pasal kes kan sekarang banyak kan. Jadi takut tu adalah juga. Pertama semalam pun ada gangguan sikit. Saya pun dah telefon polis dah semalam. Ada gangguan lagi sikit. Baling batu tu. Rasa macam takut lah. Fobia lah sikit. Terutamanya kita dah biasa minum tepi-tepi jalan kan. Itu macam kalau ada berhenti kereta tu macam takut. Nak kita kancil kan. Saya rasa serik tu taklah serik kot saya rasa. Pasal kita pun berkarya jujur kan. Kita berkarya dengan jujur dan apa yang saya persembahkan adalah ikhlas daripada saya. Dan saya rasa cerita ini tidaklah mempengaruhi sangat pihak berkuasa untuk membuat rush dekat Umur Road kan. Pasal tahu saya yang buat rush ni macam makan masa. Dia ada di unit penyiasatan dia semua dulu 3 bulan 6 bulan baru pergi rush. Mungkin bila dia tengok cerita ni mungkin lah kan. Ini yang mempengaruhi dia orang tu, I tak tahulah kan. Tu wallahualam lah. Saya rasa saya sebagai pengarah, apa yang saya buat adalah untuk berkarya dan cerita ini begitu menarik sekali sehingga mendapat liputan media. Dan nasihat saya kepada insan-insan yang berkaitan, saya rasa cerita ini tidak mempengaruhi apa-apa untuk pihak berkuasa, kecuali dia memang mengambil cerita ini sebagai jalan cerita utama lah kan. Dan saya menyeru jangan salahkan saya, kerana benda ni memang kita dah buat. Dan saya rasa cerita ini tidak mempengaruhi mana-mana pihak untuk membuat keputusan dan rush. Itu nasihat saya, jangan ganggu saya lah. Jangan ganggu saya. Dan kerana saya hanya berkarya, dan apa yang saya cerita adalah susu galur cerita je sahaja. Saya tak spesifikkan di mana dan siapa yang terlibat. Kerana apa yang saya buat adalah betul-betul untuk berkarya lah.